Video kali ini akan membincangkan berkenaan dengan pengumpulan data atlet. Jadi, mari kita lihat kenapa pentingnya kita mengumpul data seseorang atlet itu. Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kembali bersama dengan saya, Coach Faiz. Okey, kepada anda di rumah, bagaimana hari ini? Okey tak okey? Okey, saya tahu mungkin anda lihat wajah saya semakin bulat. Itu adalah wajah original saya selepas dalam tempoh PKP ini. Okey, jadi selepas ini, hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan pentingnya pengumpulan data seseorang atlet itu. Okey. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah subscribe channel YouTube kami. Jadi, kepada yang belum, sila subscribe untuk dapatkan tips-tips ataupun video-video yang telah kami lakukan, yang telah kami buat. Anda boleh tonton di dalam channel YouTube Fulcon Archery. Okey? Sebelum itu apa lagi? Selepas ini kita akan teruskan dengan kita punya tajuk hari ini, iaitu mencari kenapa data atlet itu ataupun skor atlet itu penting untuk kita kumpul dan dijadikan rujukan untuk melakukan pick, mencari pick seorang atlet itu. Mari kita sama-sama saksikan. Okey, baiklah. Sekarang ni saya di tangan saya sekarang ini adalah data yang telah dikumpul. Okey, ini adalah data yang telah dikumpul sepanjang 1 tahun lah. Okey, lebih kurang 1 tahun. Okey, jadi jika kita lihat di sini apa yang saya buat, mesti ada bulan. Saya tetapkan bulan Mac, April, Julai, Ogos. Okey, seperti mana yang kita tahu, bulan 5 biasanya kita ada puasa dan sebagainya lah. Okey, tapi program tetap berjalan. Cuma untuk collect skor ni saya tak buat, just untuk latihan saya buat lah. Okey, tapi untuk target game, okey, sebab tu lah parent terutamanya perlu tahu bahawa sukan ini dia ada game-game yang kita tetapkan. Bukan semua game kita nak pergi, tak boleh. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, saya dah pilih bulan ini game apa, bulan ini game apa, bulan ini game apa. Okey, dan bagusnya bila kita ada data skor ini, kita akan satunya kita akan dapat lihat dia punya kemuncak performance dia. Kita akan dapat tahu di bulan berapa dan berapa lama dia training. Okey, dan rata-rata result yang kita dapat setahun, dia akan dapat 2 kali lah peak yang begitu tinggi. Okey, data yang saya dapat ialah 2 kali dalam masa setahun. Okey, tapi untuk makluman semua, data ini juga ataupun cara saya punya training program tak boleh nak samakan dengan program yang high performance lah. Ini adalah untuk yang basic dan perlu diperhalusi lagi. Okey, tetapi dengan ada data-data tersebut, kita akan dapat tahu, okey, kebarangkalian dia kemuncak waktu bila. Okay, biasanya ada yang 3 bulan, ada yang cukup 3 bulan dia terus peak, ada yang 4 bulan baru dia dapat peak, dan ada yang 3 bulan setengah. Okay, dan kebanyakan program yang kita kena buat ialah kita akan lihat bukti ada daripada data-data ini. Saya dah buat graf, dan kita selepas ini kita akan lihat graf. Okay, dan apa yang kita boleh saya bagi poin yang pertama di sini ialah selama 3 bulan training kita akan dapat boleh mencapai peak seseorang itu. Pada bulan keempat itu kita akan dapat peak ataupun kemuncak satu tim tu ataupun individu tersebut. Okey, selama 3 bulan.
Tengah live biasa, tengah live anak pun kacau. Nampak panjat dia. Aduh. Okey. Ini adalah data di mana yang telah saya keluarkan untuk seseorang individu. Pertama sekali saya buang dulu ini, bukan peak 3 bulan. Okey, biasanya peak ataupun training kita konsisten training dengan ada jadual graf dan sebagainya, termasuk komponen fitness, skill dan sebagainya, kita perlukan dalam 3 bulan. Okey, 3 bulan. Dan bulan keempat tu, bulan keempat, okey, waktu ni lah kita akan dapat dia punya kemuncak. Okey, balik kepada graf saya dah keluarkan. Okey, di sini kita akan nampak berapa bulan dia training. Okey, ni ada fasa yang belakang, ni yang kedua, dan mungkin kita ada peak yang seterusnya. Okey, kalau dalam yang ini kita tak nampak. Selepas ini saya akan tunjukkan satu lagi graf yang dapat nampak 2 peak. Okey, ini untuk yang satu peak. Okey, di mana kalau kita lihat, okey, pemanah A ni dia sebelum ni nampak memang dia ada skor 300 lebih. Ini untuk jarak 70 meter Okey, untuk maklumat 70% 70 meter. Okey, jadi fokus ni 30. Ini adalah pada bulan Februari dia, dan ini kalau kita lihat grafnya menurun. Bila grafnya menurun, itu boleh dikatakan sebagai dia dah habis kemuncak dia. Dia dah ke orang kata fasa yang fasa orang kata fasa transisi. Okey, kalau ikut yang ni dia telah mencapai peak pada bulan Februari lah. Februari dia dah ada peak. Okey, dan juga antara bulan Februari dan Mac, mungkin dalam 20 hingga ke 10 Mac, macam tu. Okey, dia dah peak. Jadi selepas dia dah peak, performa dia akan turun. Okey, tu normal. Nak kekalkan peak tu sebenarnya susah juga, tapi kalau yang boleh maintain tu, dia akan maintain juga skor dia dalam 300, 200 lebih, macam tu, 290. Tapi yang graf ini dia pernah buat skor. Ini semua yang game pertandingan tau. Ini adalah data-data semuanya pertandingan yang telah kita wajibkan Archers pergilah. Okey, dan sini dia ada 249 tak silap saya. Okey, jatuh teruk dia punya performa. Dan kemudian di sini kita akan nampak fasa 4 bulan, di mana program telah dirangka selama 4 bulan lebih. Jadi 4 bulan lah. Jadi kita dah rangka program untuk dia, dan dia pun konsisten training, dan kita akan nampak graf dia semakin menaik. Okey, nampak daripada 249 naik 269, 273, 315, 320, 320. Ini jarak 70 meter ya. Okey, jadi apa yang kita dapat lihat di sini, bulan pertama dia ialah bulan April, bulan kedua dia ialah bulan Mei, bulan ketiga dia ialah bulan Jun, bulan keempat dia ialah bulan Julai. Okey, nampak? Okey, fasa Julai ini ialah bulan yang keempat. Jadi kalau kita lihat skor dia di sini pun, iaitu sampai 315, 320 dan 320. Okey, kemudian dah sampai Julai. Nampak Julai ni ada banyak game dia pergi ni. Ada kat saya kat sini dia ada mini game, dia ada game luar, 2 game kot tak silap. Okey, jadi saya ambil, kalau mini game saya ambil juga skor untuk jadikan rujukan. Jadi kalau kita lihat sini, mungkin tengah mungkin 20 Julai tu peak dia dah maksimum. Jadi dia selepas daripada itu, dia pergi game, skor dia kembali turun. Nampak? Dia akan turun.
boleh turun. Yang maintain okey lah, tapi ni turun teruk sangat. Biasa kalau turun pun kita kalau boleh kita nak 290 macam tu. Untuk atlet ni dia turun terlampau banyak, tetapi dia cepat. Okey, tak silap saya bulan Ogos ni adalah MSSM. Okey, bulan Ogos pada tahun tersebut ialah MSSM. Dan sebelum Arches ini dia telah membuat perkembangan yang positif lah. Maksudnya bila dia dah fasa relax dia tu, dia naik balik, dia pick up balik secepat yang mungkin sebelum MSSM. Okey, tapi malangnya, okey, skor dia memanglah naik. Skor dia naik tapi tak konsisten. Tapi dia dalam lingkungan 290 macam tu. Cuma dekat MSSM ni seminggu sebelum, skor dia maksimum pula. Tiba-tiba dia ada peak kat situ. Saya pun tak pasti macam mana boleh berlaku kepada Archer tersebut lah. Terlampau cepat dia naik, tetapi terlampau cepat pula dia jatuh. Mungkin ada konflik sikit lah apa yang berlaku di situ. Okey, untuk makluman, sebelum MSSM dia dah buat 330, agak tinggi. Tapi minggu depan tu MSSM, pak, skor dia sikit je, 329 lebih. Okey, ini untuk Arches yang pertama. Okey, tapi selepas ni kita akan tengok chart yang seterusnya, yang kita akan nampak dua peak. Okey. Ya, ini adalah Arches yang kedua, di mana kita dalam tahun tu kita akan dapat dua peak. Okey. Ini peak yang pertama dia. Dan ini peak ini peak yang pertama dia, dan ini adalah peak yang kedua. Yang ini kita nampak sikit dia punya graf dia daripada bulan Januari sampai bulan September. Okey. Jadi kita boleh tengok Januari dia mula di sini, dan dia peak pada bulan Februari awal. Okey, awal Februari tu dia dah peak. Jadi ini adalah peak dia. Kemudian dia nampak penurunan dia untuk bulan yang seterusnya, iaitu mungkin sampai hujung bulan 4 tu dia turun. Hujung bulan 4 dia turun, kemudian kembali dia naik. Okey, kembali dia naik untuk bulan yang seterusnya. Okey, ini adalah proses dia menaik. Nampak graf dia menaik. Okey, sama juga Mei, Jun, Julai, Ogos. Nampak ni Ogos. Okey, sama juga 4 bulan. Bulan keempat, semua kena ambil maklum lah, 3 bulan training, dan bulan keempat. Okey, bulan keempat kena take note, kerana di sinilah dia akan jadi proses dia. Lepas ini saya akan next video saya akan ceritakan berkenaan dengan macam mana program dia di sini. Okey, apa yang kena buat dan sebagainya. Sebenarnya saya akan cerita pasal secara rambang begitu sahajalah. Okey, sebab dia kalau boleh benda ini face to face lah. Tapi ini adalah gambaran kenapa pentingnya collect data atlet tersebut. Bila kita collect data, kita dapat tahu peak dia. Mungkin 3 bulan setengah. Maksudnya cukup 3 bulan. Bulan yang seterusnya dia akan peak pada tarikh tersebut. Nah, itu juga data ini juga penting untuk kita merangka peak, di manakah peak yang kita nak. Yang setinggi-tingginya biasanya dekat Malaysia ini paling peak yang kita nak ialah di MSSM ataupun peaknya di Sukma. Dua tu sahaja. Okay, jadi saya akan cari dua ini. Ini game yang terbesar saya. Jadi cara saya akan pilih game dan sebagainya itu adalah di next video saya akan tunjukkan. Okay, kenapa coach ni sebenarnya
dia ada limit game mana yang dia nak pergi, game mana yang perlu, dan berapa game dalam masa 4 bulan ni. Dalam video tersebut, next video juga saya akan ceritakan dalam masa 4 bulan ataupun 3 bulan setengah, okey, setengah ini game berapa game yang boleh dimasukkan dalam 3 bulan setengah ni. Kira 4 bulan lah, 4 bulan. Okey, game apa yang boleh dimasukkan dalam 3 bulan ini dan bagaimanakah cara program itu dirangka. Okey, setakat itu sahaja perkongsian saya berkenaan betapa pentingnya kita collect data Arches untuk kita melihat dia punya peak dan untuk kita merangka program beliau. Jadi secara tak langsung pun apa yang kita lihat di sini sebenarnya bukannya susah mana pun. Kita kalau ada data kita akan syok tengok, tapi kalau tak ada data kita tak nampak yang jelas. Tapi yang tak ada data tu sebenarnya just prepare solid program 3 bulan. Okey, tapi kena ingat ini adalah yang dah basic dah kuat, basic dah ada basic. Okey, bukannya daripada kosong. Okey, daripada kosong lain cara training. Tapi ini untuk performance, maksudnya Arches dah intermediate, dia dah kuasai basic. Jadi 3 bulan program, bulan yang keempat ialah kebiasaannya kita akan dapat peak dia. Jadi untuk setahun tu kita mesti utamakan peaknya akan jatuh pada MSSM ataupun Sukma. Okey, ataupun kita target, tak payahlah. Okey, yang ini sahaja. Okey, mungkin ada game yang dia nak masuk, contoh setahun kita target 2 peak. Okey, satu MSSM dan satu lagi mungkin internasionale. Gitu. Okey, setakat itu saja pengisian saya. Diharap ianya memberi manfaat betapa pentingnya kita collect data Arches tersebut dan memudahkan kita untuk merangka program apa yang terbaik untuk Arches tersebut. Jadi jika video ini baik, saya minta anda tolong share, dan yang mana yang belum subscribe, minta tolong subscribe. Dan terima kasih, jumpa lagi di next episode macam mana kita merangka secara ringkas bagaimana mencari kemuncak jadual training, keperluan training untuk mencapai kemuncak atlet tersebut. Okey, bye bye, assalamualaikum.